Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Sahabat-sahabat semua, ini adalah berita yang hangat sedang dibicarakan oleh warga maya, rakyat Malaysia di luar sana. Apabila dikatakan seorang penceramah wanita PAS dikecam habis-habisan oleh warganet, warga maya, kerana dikatakan membuat kenyataan berbaur fitnah, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin memberikan sedikit background apa yang berlaku, sahabat semua. Dikatakan ya penceramah PAS ini gagal ya, terpaksa menutup kedai beliau, dan yang lebih mengejutkan adalah beliau ya menyalahkan SST kerana itulah kononnya ya bisnes restoran yang dibukanya itu gagal, tidak mendapat sambutan dan sebagainya. Hakikatnya sahabat semua, kalau kita buat bisnes ini, kita kena mempunyai ilmu yang cukup, ya, ilmu di dada yang cukup. Jangan hanya kelihatan mega, tetapi kita tidak berilmu, tidak memiliki ilmu yang luas, akhirnya yang membawa kesan, ia akan membawa kesan kepada bisnes yang kita buka atau sebaliknya. So ini sebenarnya yang berlaku. Akhirnya beliau menggunakan SST alasan kerana kononnya bisnes itu terpaksa gulung tikar. Sedangkan sahabat-sahabat semua, tahukah anda bahawa SST ini sebenarnya telah wujud sekian lamanya. Ya, setelah wujud ya puluhan tahun ya di dalam negara kita. So SST ini ada dua bahagian. So kalau kita nampak SST, Sales and Service Tax. So baru-baru ini juga ya ramai yang mengatakan ya walaun-walaun begitu bising ya berkaitan dengan kenaikan cukai. Kenaikan cukai 2% dari 6 tambah 2 jadi 8%. So sebenarnya yang ada kenaikan itu sebenarnya adalah dalam S yang kedua, iaitu service, bukannya sales. So mereka memusingkan segala fakta, sahabat-sahabat semua. Ya, kononnya mereka gagal, terpaksa ditutup kedai kerana SST ini. Inilah sahabat-sahabat semua, ya, penggunaan kaedah politik yang mereka gunakan untuk memperbodohkan penyokong-penyokong mereka, untuk menghasut rakyat membenci kepada kerajaan hari ini. Jadi sahabat semua, alasan kafe ustazah, seorang ustazah ya, tutup kerana SST naik ya, jadi mainan netizen. So ini yang menjadi panas untuk kita baca komen-komen daripada warga maya. Penceramah PAS Asma Harun kini mendapat kecaman daripada netizen selepas membuka kafe kedua beliau. Momen selepas menutup kafe pertamanya dengan alasan terpaksa tutup kerana barangan mahal akibat daripada SST. Jadi macam yang saya katakan awal tadi sahabat semua, SST ini memang sudah sekian lama ada. Cuma yang ada pertambahan 2% itu menjadi 8 adalah di dalam bahagian servis. Tapi bukan semua servis itu dikenakan tambahan 2% cukainya. Cuma ada sebahagian saja yang dikenakan. Itu pun ya untuk merujuk kepada orang-orang golongan M40, T20 dan sebagainya. Tetapi tidak kepada rakyat. Jadi sahabat semua, sebelum saya teruskan pembacaan untuk kita lihat ya komen-komen daripada warga maya, ingin juga saya kongsikan bersama dengan anda ya berkaitan dengan cukai ini. So kalau anda boleh nampak, ini dia. Dan sahabat semua, SST ini adalah seperti yang saya katakan adalah Sales and Service Tax. Ya, sales semua produk ya. Sales ini berkaitan dengan produk yang dijual ya. Jadi semua produk yang dijual ada cukai ya sebanyak 6%. Ya, kita tahu semua itu. Mungkin ada yang tidak tahu kerana walan-walan ini lebay-lebay ini tidak suka membaca. Ya, melainkan ada pengecualian. Melainkan ada pengecualian. Jadi sebenarnya tidak terkesan ya, tetap kekal sama ya 6% untuk cukai sales. Ya, begitu juga dengan servis. So service tax, cukai perkhidmatan. Jadi dalam servis ini, dalam cukai perkhidmatan ini pula, semua tidak ada cukai, melainkan ada pengecualian cukai. So itu senang untuk kita fahami sahabat-sahabat semua. Jadi apakah pengecualian yang dikenakan cukai itu? Anda boleh nampak gambar aja yang saya tontonkan kepada anda di sebelah kanan saya ini. Ya, jadi dalam servis yang dikenakan tambahan 2% itu,
terpakai kepada sektor perkhidmatan mewah, ya. Dengar baik-baik, terpakai kepada sektor perkhidmatan mewah, ya, dengan kenaikan kadar dari 6% kepada 8%, iaitu tambahan sebanyak 2%. Ya, jadi maksudnya apa sahabat semua? Ya, cukai jualan tetap sama, kekal 6% seperti mana yang diamalkan oleh negara kita sejak bertahun-tahun lamanya. Cuma ya dalam servis perkhidmatan ini ya ada pengecualian yang dikenakan cukai, yaitu katanya adalah perkhidmatan mewah, antaranya padang golf dan lapang sasar. Siapa yang bermain padang golf, sahabat-sahabat semua? Adakah golongan B40 miskin tegar yang bermain golf? Tentunya tidak. Mereka adalah golongan T20 yang mempunyai gaji puluhan ribu dan ke atas. Jadi mereka-mereka ini yang dikenakan cukai, bukannya rakyat marhain di luar sana. Yang kedua, rumah kelab dan juga kelab persendirian. Adakah miskin tegar B40 pergi ke rumah kelab dan juga kelab-kelab persendirian ini, sahabat-sahabat semua? Tentunya tidak. Ya, mereka ya adalah tergolong kepada golongan yang mempunyai gaji puluhan ratusan ribu setiap bulan. Kelab malam, karaoke dan rumah urut. Siapa yang pergi kelab malam setiap malam? Siapa yang pergi berkaraoke di tempat mewah setiap malam, sahabat-sahabat semua? Dan rumah urut. Rumah urut ini maksudnya rumah urut yang mewah, ya, bukan yang sederhana, ya, yang tempat urut kaki di supermarket itu, bukan itu, ya. Kelab malam, karaoke dan juga rumah urut yang mewah, sahabat-sahabat semua. Tempat ini selalunya didatangi juga oleh golongan-golongan T20, gaji puluhan ribu, ratusan ribu. Pertaruhan, loteri dan perjudian dikenakan kenaikan tambahan 2% menjadi 8%. Jadi siapa yang membuat pertaruhan? Mereka yang berduit. Mereka ada juga lah, ya, golongan-golongan bawahan, tapi ya baik juga lah, bagus juga dikenakan 8% supaya mereka berhenti untuk membuat pertaruhan ataupun perjudian dan sebagainya. Oke, yang seterusnya, hotel, servis, apartemen, dan rumah inapan. So, perkhidmatan ini yang dikenakan tambahan 2%, sahabat-sahabat semua, menjadi 8%. Hotel, adakah golongan marhain B40 setiap hari, setiap bulan, setiap minggu pergi menginap di hotel? Tentunya tidak, sahabat-sahabat semua. Cuma orang-orang kaya saja, bisnismen, pelancong-pelancong yang datang dikenakan perkhidmatan. Selain itu, perkhidmatan profesional. Apakah perkhidmatan profesional ini? Contohnya perkhidmatan profesional ini adalah accountant. Ya, sebuah syarikat memahu untuk sebuah syarikat accountant ini menjadi orang tengah mereka untuk membuat audit kepada company mereka. Lalu servis itu dikenakan tambahan 2% dari 6 menjadi 8%. So ini, sahabat-sahabat semua, saya perlu ingatkan sekali lagi, dalam servis cukai, ya, semua tidak ada cukai melainkan dikenakan cukai. So ini yang perkara-perkara yang dikenakan cukai, sahabat-sahabat semua. Jadi kenapa hari ini ya geng-geng seperti penceramah Ustazah Pas ini memberi alasan kononnya kerana SST, ya, restoran beliau terpaksa ditutup kerana harga mahal dan sebagainya. Sahabat semua, sejak bila pula SST ini baru dilaksanakan? SST ini sudah dilaksanakan sejak 10 tahun yang lalu dalam negara kita. Cuma ada tambahan 2%, tetapi ia melingkupi kepada sektor perkhidmatan mewah. Jadi saya harap Anda faham, ya, dengan penjelasan saya ini. Tapi antara SST juga yang kekal kepada 6% adalah tarif elektrik, ya, 600 kilowatt, ya, baru, ya. Kalau lebih daripada 600 kilowatt itu, maka akan ada tambahan cukai 2% yang jadikan 8%. Penyediaan makanan dan minuman, restoran, maksudnya semua ini tetap sama. Restoran, bar dan kedai kopi, ya, kekal 6%. Telecommunication kekal 6%, dan ruang parkir itu kita kekal juga 6%. Jadi dalam sales dan servis ini, sahabat semua, bukan semua dikenakan cukai, kecuali ada pengecualian. Kena faham dengan konsep itu, sahabat-sahabat semua. Mari kita sambung semula pembacaan yang pembacaan tentang seorang ustazah, ya, seorang ustazah apabila beliau akhirnya dikecam dan juga dibalun oleh warga maya.
Jadi pelbagai nasihat diberikan kepada beliau ekoran tindakan itu oleh para netizen yang rata-rata meminta beliau tidak meletakkan kesalahan kepada harga barangan yang mahal sebagai alasannya. Seorang ahli perniagaan, kata Abdul Syukur Azhar, meminta penceramah PAS itu jangan menyalahkan pihak lain apabila perniagaan gagal. Barang mahal itu antara alasannya. Jadi barang mentah yang restoran Ustazah itu beli, barang yang sama juga lah restoran lain beli katanya. Mahal bahan mentah yang restoran Ustazah itu beli, mahal juga restoran lain beli. Tak payahlah nak salahkan bahan mentah mahal. Sebab kalau itu faktor utamanya, maka tentulah restoran lain juga akan ditutup. Pedas ya kenyataan daripada warga Maya nih. Jadi apalagi restoran yang dipunyai oleh orang-orang yang tak dikenali dan tak punya pengikut. Lagilah awal tutupnya, tulis Azhar dalam Facebook beliau. Menurut Azhar lagi, beliau tidak mau menganjing dalam isu ini. Cumanya, bayangkan kalau bisnes saya tutup, agak-agak apa kata walaun. Ya, yang pertama tak berkat lah, tak lawan kerana lawan ulama lah, kerana ikut DAP lah, kerana khianati Melayu lah, nombor 5 kerana walanun lah. Mungkin itu antara kata-kata yang akan dikeluarkan oleh walaun-walaun. Katanya tak terbayang kecaman yang akan diterima, kata calon amanah yang bertanding melawan Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam pilihan raya umum yang lalu itu. Seorang lagi netizen, Alexander Tom Pression, menyindir Asma yang menjadikan cukai SST sebagai alasan kenaikan harga barangan. Cukai SST pada 1 Mac katanya, tapi Hang siap kata barang mentah jadi mahal sebab ada SST. Siap tanya staf Hang lagi ketika live, dan staf Hang kata tidak ada SST Ustazah. Dia tanya stafnya, katanya staf dia jawab tak ada SST Ustazah. Ustazah Asma Harun Petina itu sebahagian menu restoran Hang kah? Kata Alex mengulas cerita Asma, berkata hinaan makian sudah jadi kebiasaan kepada beliau. Waduh. Jadi inilah sahabat-sahabat semua, ya, sembarangan membuat tuduhan, kenyataan, ya, demi untuk mencari alasan restoran beliau ditutup. Akhirnya beliau menjadikan kononnya karena harga barang mahal, karena SST dan sebagainya. Sedangkan mereka sebenarnya tidak membaca apa sebenarnya SST. SST ini dikenakan bagi pihak siapa? Perkhidmatan untuk siapa? Adakah untuk rakyat marhain B40, miskin tegak dan sebagainya? Tidak, sahabat-sahabat semua. Ia dikenakan ke atas perkhidmatan mewah. Siapa yang menggunakan perkhidmatan mewah ini? Sekali lagi, tentulah mereka yang mempunyai gaji puluhan ribu, ratusan ribu dan sebagainya. Jadi bagi pandangan saya, sahabat semua, saya agak setuju dengan kenyataan seorang menteri ini, ya. Sebab apa yang berlaku hari ini, sahabat semua, ada ramai peniaga-peniaga di luar sana yang cuba untuk mengambil kesempatan. Jadi apa yang kita harapkan supaya KPDN ya terus melancarkan, memantau peniaga-peniaga agar tidak mengambil kesempatan kepada kenaikan SST, ya, kenaikan servis tambahan 2% menjadi 8% kepada perkhidmatan mewah. Jadi hari ini kenyataan daripada seorang menteri, katanya cukai SST naik, KPDN lancar operasi pantau perniagaan. Jadi kita setuju dengan kenyataan menteri ini supaya pemantauan itu dilakukan. Kemarin sahabat semua, saya baru makan di sebuah restoran bersama dengan istri saya. Ya, lauk yang sama, lebih kurang. Ya, malah saya ada beli sotong lagi, lain itu sayur, ikan. Ya, lauk untuk bini saya itu ikan masin, mangga, dan saya lupa satu lagi. Ya. Saya bayar, mereka bersebelahan ya, sebuah restoran bersebelahan. Saya bayar cuma 11 ringgit. Saya ada sotong ya. Istri saya cuma ada ikan masin. Dia bayar sebanyak 17 ringgit, sahabat-sahabat. Beza 6 ringgit. Bayangkan. Ya. So ini adalah satu penyalahgunaan. Ya, mengambil kesempatan daripada kesempitan. Jadi bagi saya perkara seperti ini, seperti mana juga kenyataan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, agar ya operasi untuk memantau dan melihat ya kepada peniaga-peniaga yang meletakkan harga melampau ini harus ya dilakukan dari semasa ke semasa, bukan hanya setiap seminggu sekali, tapi mungkin untuk buat awalnya ini perlu dilakukan setiap hari supaya mereka tidak mengenakan atau mengambil kesempatan, dan akhirnya yang menjadi mangsa itu adalah rakyat B40, miskin tegar ya, bagi rakyat marhain di luar sana. Jadi sekali lagi, apapun kita ucapkan tahniah kepada Datuk Armizan Muhammad Ali, berkata
kerana akan memberikan fokus pemantauan dan juga penguatkuasaan untuk memastikan peniaga di semua peringkat tidak mengambil kesempatan untuk mencatut dan membuat kenaikan harga yang bertentangan dengan perundangan pencatutan katanya. Jadi terima kasih ya kepada Kerajaan Madani. Ya, walaupun kita tahu isu ini dipolemikkan, diviralkan, kononnya SST naik 8%, sahabat semua, seperti yang saya katakan awal tadi. Ya, saya bacakan kenyataan ini untuk kita supaya kita faham. Sekali lagi, semua produk sales, sebab SST ini ada dua. Yang pertama sales, iaitu jualan ya ataupun produk. Yang kedua adalah servis atau bahasa Melayunya perkhidmatan, cukai. Jadi semua produk yang dijual ada cukai sebanyak 6%, melainkan ada pengecualian. Tetapi untuk sales ini ya tidak dikenakan cukai lah, tidak ada tambahan 2%, melainkan hanya di dalam servis. Tapi dalam servis ini pula semua tidak ada cukai, melainkan dikenakan cukai. Sekali lagi, apakah tambahan 2% yang dikenakan cukai itu? Ialah perkhidmatan mewah. Perkhidmatan mewah seperti apa? Menginap di hotel-hotel 5 bintang, bermain golf, pergi ke rumah-rumah urut dan persendirian dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi jangan mudah diperbodohkan, jangan mudah diperbudak-budakkan oleh geng-geng yang menabur fitnah, membuat berita-berita palsu yang memusingkan dan memesongkan fakta sebenar, sahabat-sahabat semua. Jadi itu daripada saya. Panjang lebar agaknya berkaitan dengan cukai ini. Apapun, terima kasih kerana anda yang mendengar bersama dengan saya. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.